kitab Sairus Salikin, pada jilid yang kedua. Kita tak habis bicarakan dulu. Kalau ada kesempatan masa, insya-Allah saya cadang untuk kita ambil sambungan daripada kitab yang kita bicarakan dulu, ya, insya-Allah. Pada minggu ni kita cuba sambung daripada apa yang telah kita bincangkan dulu, yang berhubung dengan pada menyatakan perangai dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang ke-10 berhubung dengan adab kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada 12 fasal. Baik, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baginda ni model manusia paling baik atas dunia, yang logiknya tidak akan ada musuh. Sepatut tak ada musuh lah. Orang macam Nabi ni sepatut tak ada musuh, sebab dia paling baik. Tak pernah dendam, tak pernah dengki, tak pernah khianat, ya, tak pernah iri hati pada siapa-siapa, tak pernah bercakap kasar, dan sentiasa sifat pemaaf. Sifat-sifat yang ada pada Nabi ni, logiknya orang macam Nabi ni sepatut tak ada musuh lah, ya, sepatut tak ada musuh. Bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi yang sebelumnya pun. Tetapi setiap Nabi tu ada musuhnya, ya. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad SAW, fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik. Ya Muhammad, kalau kamu orang dustakan, orang kata kamu pembohong, penipu, ya, pendusta, tukang sihir, Nabi-Nabi sebelum kamu pun demikian juga. Semua Nabi-Nabi didustakan oleh kaum masing-masing, ya. Saya tahun 99 bila almarhum Ustaz Fadhil minta turun bertanding, saya ni jenis tak suka balah dengan orang, ya. Ya. Jadi saya pergi jumpa almarhum Tok Guni Aziz, ya, pak saudara kebetulan, ya, pergi, saya beritahu, saya kata parti minta saya bertanding, tak apalah, insya-Allah, sami'na wa ata'na, kita patuhlah arahan parti. Cuma saya nak sebut, saya ni jenis tak suka balah dengan orang, saya kata. Tok Guni Aziz tanya saya, "Pas siapa suka balah?" Semua orang tak suka balah, semua orang tak suka kelahi. Tetapi Allah ajar kita, bila kita baca Fatihah, Allah ajar kita siapa kawan, siapa musuh. Dalam Fatihah tu Allah Ta'ala jelaskan pada kita siapa sahabat kita. Sahabat kita satu, musuh kita dua. Sahabat kita ialah siratal lazina an'amta alaihim, iaitu orang yang beri nikmat pada mereka di kalangan para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Itulah golongan an'amta alaihim, mereka yang dinikmat. Nikmat ni bukan harta, sebab ada nabi-nabi yang miskin, ada nabi-nabi yang susah menjadi penggembala kambing, penternak kambing, macam Nabi Shu'aib, anak ramai, ya, nak perempuan terpaksa jaga waktu dia tua, sehinggalah Allah utuskan pada Nabi Musa AS, dan Musa tolong anak dia, akhirnya kahwin dengan anak Nabi Shu'aib AS, ya. Atau nabi-nabi yang hebat-hebat lain. Terus ada nabi macam Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menderita bukan sebab kaum dia, tapi kerana anak-anak dia sendiri, ya, kerana anak-anak, ya, anak-anak dia yang banyak dan disebut Al-Quran, cerita Bunyamin, cerita Nabi Yusuf, ya, yang dianiaya oleh adik-beradik dia sendiri, hingga menderita Nabi Yaqub AS, buta mata dia, ya, bukan sebab orang lain. Ada nabi-nabi terpaksa berdepan dengan kaum masing-masing, macam Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, sampai dia merayu pada kaum dia, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kenapa kamu suka sangat menyakiti hati aku ni, sedangkan kamu tahu akunya Rasulullah kepada kamu, ya. Demikian nabi-nabi yang terdahulu, ya. Maka Allah ajar pada kita musuh kita dua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, golongan yang Allah benci, Allah murka, Allah marah ke dia. Siapa dia? Golongan Yahudi. Kenapa Allah laknat golongan Yahudi sebagai golongan yang dimurka Allah? Yahudi ni perangai dia, bila tak ada Rasul, dia minta Rasul. Dia minta Allah hantar Nabi-Nabi, hantar Rasul-Rasul. Bila Allah hantar Rasul, dilawan Rasul tu, dia tak beriman Rasul tu, dia bunuh Nabi-Nabi.
Ya, Bani Israel dia bunuh Nabi. Nabi Zakaria dia gergaji kepala sampai terbelah dua. Nabi Yahya AS diseksa, dia gergaji pokok. Demikian juga cerita Nabi-Nabi yang lain di kalangan Bani Israel. Bila tak ada Nabi, dia minta Nabi. Bila Allah hantar Nabi, dia tak beriman dengan Nabi. Termasuk Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dia hijrah daripada Palestin pergi ke Madinah, tunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Sebab dia tahu Nabi terakhir akan hijrah ke Madinah. Dia pun tunggu di Madinah. Yahudi tak ada di Mekah, Yahudi ada di Madinah. Kenapa Madinah? Sebab dia tahu Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Maka dia pun tunggu. Tiba-tiba Allah bangkitkan Nabi Muhammad. Bukan Bani Israel, kerana bukan kaum dia, bukan keturunan dia, lalu dia menentang Nabi Muhammad. Siapa sudah dia khitab oleh Allah dalam Quran sebagai Al-Maghdub. Ad-Dhalin ialah golongan yang sesat di kalangan orang Nasara, menyesatkan kaum dia, menyesatkan umat dia, ya, menganggap Isa sebagai anak Tuhan dan seumpamanya, ya, menjadikan Tuhan berbilang-bilang, ada anak macam manusia, ya, dan menganggap ada konsep Trinity, ada Tuhan itu, Tuhan ini, ya. Tuhan cipta anak dia, konon Isa tu anak dia, lepas tu dibunuh, disalib anak dia sendiri. Na'udzubillah. Ya, ini cerita-cerita rekaan-rekaan yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka, ya, pada mereka yang menyesatkan kaum dia. Allah khitab ghairil maghdubi alaihim waddallin. Jadi kata almarhum Tun Nazir, dia kata siapa nak kita dalam Islam ni, kita tidak cari musuh. La tatamannu liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita untuk cari musuh. Islam tak cari musuh, Islam cari kawan. Tapi wa iza laqitumuhum fasbutu. Bila musuh mari juga, kamu kena ready, kamu siap. Sekarang usaha sedang memburukkan, ya, nama MH Perikatan Nasional, MH Pimpinan, MH mereka yang duduk dalam perjuangan Islam, ya, akan dikaitkan. Pengalaman ini bukan baru. Dalam banyak gerakan Islam, akhir mereka akan dituduh rasuah, dituduh menyeleweng. Ya, hari ini pun kita mula tengok, ya, bagaimana di viral dalam media sosial, ya, bahawa akan ada tangkapan pada pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional. Dia akan dibuat tuduhan-tuduhan yang tak betul, dituduh menyeleweng, dituduh melakukan rasuah zaman merentah dulu, berbagai-bagai. Puncanya sebab dia kalah je, ya. Dia kalah, kemudian dicari pasal apa banyak sangat belanja ni, mari mana duit banyak, ya. Kita ada peraturan-peraturan, ada sistem, tapi mereka akan buat. Ini berlaku di Jordan, pada ikhwan muslimin di Jordan, berlaku pada Rifah, yang berlaku juga pada gerakan-gerakan Islam yang lain. Sebab tu dalam mengambil pendekatan, kita harus lihat bagaimana, ya, musuh ni akan berusaha soal integriti. Mereka akan rosakkan bahawa nak kaitkan gerakan Islam ni pun rasuah juga, menyeleweng juga konon-kononnya. Maka dia reka-reka lah cerita dan seumpama. Ini di antara benda yang viral sehari dua ni, dan kita minta lindung pada Allah Ta'ala daripada fitnah-fitnah yang jahat. Ya, 4 doa yang Nabi suruh kita minta dalam semayang sebelum beri salam, ya. Sebelum beri salam minta lindung 4 perkara. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil masih wa min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku minta lindung padamu ya Allah daripada azab api neraka. Aku minta lindung padamu ya Allah daripada fitnah kubur. Aku minta lindung padamu ya Allah daripada fitnah yang hidup dia mati, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. 4 ni Nabi suruh kita minta dalam semayang sebelum beri salam, ya. Di antara benda yang Nabi galakkan, Nabi suruh kita minta lindung pada Allah Ta'ala, termasuk fitnah yang hidup. Orang fitnah macam-macam, ya. Nabi Isa AS difitnah, kononnya Maryamnya berzina, ya, dengan seorang laki-laki tukang kayu, ya, dapat seorang anak, ya. Kemudian Allah Ta'ala waktu khabar berita pada Maryam bahawa dia akan melahirkan anak, Maryam kata, aku tak pernah bersentuh dengan laki-laki. Bahkan Maryam dikatakan tak pernah datang haid. Macam mana boleh, ya, boleh beranak, ya. Kata Jibril, Allah boleh buat apa yang Allah kehendaki, ya. Dan jadi fitnah besar. Akhir Maryam bila lahir anak, orang tuduh dia macam-macam, ya. Dia gendong anak dia dalam buah, bawa balik, ya. Orang tuduh dia. Lalu Maryam tanya dia, tunjuk pada Isa AS, ya. Isa tu nama dia Allah yang buh, bukan mak dia yang buh, ya. Sama begitu. Isa AS cakap waktu lembu ayan, Nabi yang lahir sebagai Nabi, Isa lah. Ada pun Nabi-Nabi lain dah 40 tahun, nama 40 tahun menjadi Rasul. Nabi Nuh AS dah lama jadi orang biasa baru jadi Rasul. Isa AS lahir terus sebagai Rasul, ya. Dalam waktu buayan lagi,
dah periksa supaya jaga mendirikan sembahyang, keluarkan zakat dan sebagainya. Baik, jadi yang kita nak bincang depan kita ni ialah tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai model. Sebab supaya kita ni akan ikut Nabi, tak ada orang lain. Model terbaik ialah Nabi Muhammad SAW. Ini suatu keterangan pada menyatakan pengajaran Allah Ta'ala akan kekasihnya dan pilihannya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia ada dua gelaran, satu Habibullah, satu Khalilullah. Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Dua-dua maksudnya dalam bahasa Melayu kekasih Allah, kesayangan Allah. Ana Habibullah wala fakhra, dalam hadis kursi Nabi kata, aku ni kekasih Allah, kesukaan Allah, kesayangan Allah, dan aku sebut ni bukan aku kan aku nak bangga, nak sombong dengan kamu, tidak. Ana awwalu syafi'un wa awwalu musyaffa'un yaumal qiyamah wala fakhra. Aku lah orang pertama mendapat syafaat Allah Ta'ala, dan orang pertama Tuhan beri syafaat pada aku untuk beri syafaat pada orang lain. Akulah orang pertama, kata Nabi, dan aku sebut ni bukan aku nak bangga dengan kamu. Jadi Nabi Muhammad orang pertama masuk syurga, orang pertama lewat tiang sirat. Sebut semua tu bukan kerana untuk bangga, tapi nak tunjuk bagaimana Allah Ta'ala lebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya dan pilihannya. Dalam ramai-ramai itu masing-masing tahu Nabi terakhir nama Muhammad, tahu semua. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, wa iz qala Musa liqaumihi, ya qaumi, wa iz qala Musa liqaumihi, apa ayat tu? Cerita Nabi Musa AS beritahu dia, dan ujung pada ayat tu ialah berita gembira, akan datang selepasku. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa AS beritahu kaum dia, pertama, semua nabi-nabi dia akan benar kitab sebelum dia, nabi sebelum dia, semua nabi-nabi. Di antara sifat seorang nabi, dia lahir, dia membenarkan nabi sebelum dia, membenarkan kitab suci sebelum dia. Yang kedua, dia akan sampai berita siapa selepas dia, nabi selepas dia. Maka dia beritahu, selepas aku ni Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Gelarannya namanya Ahmad Muhammad Al-Mustafa, tu nama Nabi SAW. Falamma ja'ahum bil bayyinat, walak bil datang nabi tu dengan bukti kenabian. Bukti kenabian, bukti ada dua, mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Mukjizat hissi, mukjizat yang orang boleh nampak, bulan terbelah dua, itu batu berzikir atas tangan dia, banyaklah mukjizat ni. Macam Nabi Musa AS keluar cahaya pada tangan dia, tongkat jadi ular. Atau mukjizat maknawi, Al-Quranul Karim, mukjizat yang sifat kekal. Dua-dua. Tapi Allah sebut bila datang bukti, haza sihrun mubin, ni sihir. Walaupun Allah Ta'ala sebut, tetapi yang peliknya, seluruh dunia masa tu tahu Nabi terakhir nama Muhammad, tapi tak ada seorang anak pun dapat anak laki-laki, tak ada seorang pun dapat anak laki-laki buh nama Muhammad, tak ada. Tak ada. Padahal dia tahu Nabi terakhir Muhammad. Bila beranak tak buh nama Muhammad. Sehinggalah bila Abdul Muttalib, Aminah lahir anak, maka dibawa kepada Abdul Muttalib, tok Nabi. Lalu Abdul Muttalib kata, aku namakan cucu aku dengan nama Muhammad. Bila disebut nama Muhammad, orang lain terkejut, seolah baru dengar nama tu, padahal lama dah dalam kitab-kitab dulu. Bila ditanya, kenapa kamu bubuh nama cucu kamu Muhammad? Lalu jawab Abdul Muttalib, supaya dia dipuji oleh makhluk di bumi dan dipuji oleh Tuhan di langit. Muhammad mana yang terpuji. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dia pilihan. Dan bila dicek sejarah hidup Nabi, waktu kecil tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah sembah berhala, tak pernah buat maksiat, tak pernah hadir dalam majlis maksiat. Pada masa tu budaya biasalah, seorang laki-laki kahwin 20 perempuan tu biasa. 20, 30. Di dalam zaman jahiliah tu dia dipanggil konsep perkahwinan warisan. Yang dia waris. Adik-beradik dia
katalah dia ada 20 isteri, tu biasa 20 tu biasa. Ya. Biasa-biasa, orang biasa-biasa. Ya. Bukan orang syekh-syekh. Kalau syekh-syekh 30 40. Ni orang biasa-biasa je 20. Ya, makmum je, bukan tu imam 42. Ya. Oh ni. Ya. Biasa makmum biasa, orang kampung biasa, tak ada jawatan. Ya. Kalau YB jaga 2 kawasan 48 kalau boleh. Ya. Hari biasa. Bila adik-beradik dia mati, katalah adik dia meninggal dunia atau abang dia meninggal dunia, dia pergi rumah adik dia ni. Ya, adik dia ke bumi, siap ke bumi, dia akan pergi rumah adik dia. Dia akan tanggal baju dia akan baling. Ya, dia akan baling pada mana-mana isteri abang dia, isteri adik tu. Ya, mana-mana dibaling, bila baju tu kena pada salah seorang isteri adik dia tu, ya, kena pada tubuh dia, semua isteri adik tu jadi hak dia. Dia mewarisi, bukan harta adik dia saja, bukan harta abang dia, isteri pun diwarisi oleh dia. 20 sedia ada, campur 18, 38. Ya, lepas tu dia pilih mana yang tua-tua jual kedai pasar malam 4-10, 5-10. Ya. Yang lawa-lawa dijaga. Tradisi zaman jahiliah. Ya, pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad tak. Nabi kahwin seorang. Berapa isteri Nabi? Seorang, Khadijah. Tapi Nabi kan ada isteri lain setelah Khadijah wafat. Selama Khadijah masih hidup, isteri Nabi seorang. Jadi orang perempuan kata kalau macam tu ini bagus, ini berita bagus. Memang isteri itu Nabi, isteri dia ramai. Sebab di antara perkara khususiah untuk Nabi, dia ada perkara khususiah untuk Nabi. Umat dia tak boleh haram, Nabi boleh. Khusus untuk Nabi. Ya. Antaranya semain tahajud wajib. Kita tak wajib semain tahajud. Nabi wajib. Nabi semain tahajud tak boleh tinggal. Ya, antaranya Nabi puasa wisal, puasa sambung. Hari ni puasa malam, puasa esok tak buka. Kita tak boleh, haram. Ya, kita haram. Termasuk juga mengahwini lebih pada 4 orang isteri dalam satu masa. Nabi boleh, kita tak boleh. Tapi kita nak ikut yang itu je lah. Yang tahajud tak nak ikut. Ya, tu boleh. Tapi semua isteri Nabi setelah Khadijah wafat, baru Nabi kahwin dengan isteri-isteri yang lain. Padahal boleh, wasi istama boleh. Ya, fankihu ma taba lakum min masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ini soal perkahwinan. Tak ada perkara khusus untuk Nabi SAW. Baik. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, alam annahu kana kasirad dara'ati wal ibtihali daimas su'ali min Allah ta'ala an yuzayyinahu bimahasini al-adab wa makarimul akhlaq. Kata Imam Ghazali, ketahuilah olehmu bahawa Nabi SAW Allah ia banyak merendahkan diri dan banyak berdoa. Ia akan Allah Ta'ala padahal sentiasa berkekalan ia memohon kepada Allah Ta'ala bahawa memperhias ia akan dia dengan adab yang baik dan perangai yang baik. Kata Imam Ghazali, alam, ketahui olehmu hai manusia, ketahui kita semua ni apa dia, bahawa Nabi SAW itu seorang yang banyak merendahkan diri, ad-dara'i wal ibtihal. Sentiasa Nabi merendah diri, ya, tak sombong, tak takabur, ya, sentiasa merendahkan diri. Hingga kata Nabi, Allah Ta'ala kasih 3 golongan manusia, 3 lagi Allah lebih kasih. Allah kasih orang bertakwa, orang muda yang bertakwa Allah lebih kasih. Yang kedua, Allah kasih orang tawaduk, rendah diri. Orang kaya yang tawaduk Allah lebih kasih. Yang ketiga, Allah kasihkan orang pemurah. Orang miskin yang pemurah Allah lebih kasih. Allah benci 3 golongan. Yang pertama, Allah benci orang fasik. Orang fasik ni orang buat dosa besar dan tidak bertaubat pada Allah. Orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Tua dah, duk minum air ketum lagi. Ya. Tak berubah-ubah lagi, dah tua dah. Ya. Tak larat dah. Ya. Coca-Cola tak boleh minum, kecil manis, ketum okey. Ya, duk bulan alik beli nombor ekor, tua dah, semayang tak sunat malah semayang. Kita ni sepatut makin tua makin takut, makin tua makin takut, makin tua makin banyak amalan. Tetapi kita kena ingat, ya, tenaga kita ni makin tua dia makin lemah. Makin lemah. Nak tidur bangun tu lambat, payah nak bangun. Nak semayang lama-lama payah.
Sebab tu sementara tenaga kuat, tenaga ada, buat. Ya. Dan Allah benci orang fasik, orang tua yang fasik Allah benci. Yang kedua, Allah benci orang sombong. Orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Ya, di antara 3 golongan yang Allah tak akan bercakap dengan di akhirat. Dalam hadis Nabi kata 3 golongan yang Allah tak akan bercakap dengan dia besok di akhirat. Pertama, na'udzubillah, orang tua berzina. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, pemimpin yang bohong. Pemimpin bohong, bohong saja, rata-rata bohong. Ya, cakap lain, buat lain, janji lain, buat lain. Pemimpin yang bohong. Ya. Nabi kata Allah tak akan tengok muka dia di akhirat besok. Kita jangan bohong dengan anak-anak. Kita pemimpin. Bila sebut pemimpin, jangan nampak orang nombor 1, nombor 2 je. Pemimpin kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kita pemimpin, label masing-masing lah. Ya, di rumah kita pemimpin. Kalau kita tipu bini kita, tipu anak kita, tiap-tiap hari tipu, ya, orang tua-tua dulu dia buat pantun. Ya, kan ikan gelamo, ikan duri. Macam mana ke? Ikan siakap, ikan duri. Ikan gelamo, tak ingat saya dah. Siakap senohong, gelamo ikan duri. Mula-mula cakap bohong, lama-lama jadi Perdana Menteri. Ni pantun baru. Ya, pantun baru. Ya. Jangan bohong dengan isteri, dengan anak kita. Pemimpin jangan bohong dengan rakyat. Cakap betul-betul. Ya, jangan berbohong. Ya. Kita diharuskan, dibenarkan berbohong pada 3 perkara. Bukan itu disebut oleh para ulama, dia tidak istilahkan sebagai bohong. Ya. Pertama, menyelamatkan 2 orang yang berkelahi supaya mereka berdamai. Tak apa, kita pergi kat A, kita kata saya ni, dia B hantar, saya minta maaf lah, dia menyesal, dia minta maaf. Kita pun pergi kat B pula, kata A minta maaf dengan kamu, supaya bila jumpa 2 tu jadi baik. Ya, padahal dia tak wakil pun kita sahaja cerita dia minta maaf lah, macam mana benda dah berlaku, ya, minta maaf lah. Ya. Yang kedua, menjaga hubungan suami isteri. Ya, menjaga hubungan suami isteri dalam bab makanan, kehidupan rumah tangga. Ada masa kadang-kadang kita, ya, diharuskan berbohong. Sedap bang? Allah sedap betul Allah. Walaupun telan panjang tengkuk-tengkuk. Ya. Bila isteri masak sedap-sedap, puji. Puji masakan isteri, puji. Ya, sebab orang perempuan ni Allah cipta dia gitu, dia suka puji sikit. Ni orang lain pula puji. Suami tak pernah puji. Sedap bang? Bolehlah. Ya, bolehlah tu 2 kali menambah dah. Ya, puji. Nabi suka puji. Yang ketiga, menyelamatkan nyawa yang tak berdosa. Kita orang ni tak bersalah, ya, maka kita menyelamatkan seorang yang tidak bersalah. Pada pengetahuan kita dia tak bersalah, maka kita diharuskan kita bercakap walaupun menyelamatkan dia. Dia ada semua dalil zaman Nabi SAW. Baik, oleh kata itu, kata Imam Ghazali, balik pada kita, dia kata pertama, Nabi sentiasa banyak merendahkan diri, tawaddu'. Anda sebut tadi Allah benci 3. Yang pertama, Allah benci orang fasik, orang tua yang fasik Allah benci. Yang kedua, Allah benci orang sombong, orang miskin yang sombong Allah benci. Yang ketiga, Allah benci orang bakhil, orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah. Harta banyak, kedekut, Allah, hai. Ya, kedekut, berkira sungguh. Ya, bajet sebulan 250 je. Ya, tak cukup makan Maggi. Ya, tambah no, tak. Berkira sangat. Dalam bab derma tu cari yang paling halus sekali. Nak beri, jangan beri benda orang tak suka. Kita kena pertimbang, kalau orang bagi pada kita, kita terima ke tak. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dikategorikan sebagai orang yang melakukan buat baik, melainkan kamu sedekah beri benda yang kamu sayang. Bila kita bagi tu terasa sayang dalam hati tu. Kita dah sedekah RM1, rasa tak? RM1 tak rasa zaman sekarang. Kita bagi budak-budak RM1. Sia-sia YB RM1. Oh, tak boleh. RM1 budak tak ada nilai. Kita pun tak rasa. RM10 sikit-sikit rasa. 100 2 minggu terasa. Bagi yang kita sayang tu. Payah tuan-tuan, jangan main. Ya, payah. Allah Rabbi. Ya, tawaddu', sentiasa mudah diri. Nabi SAW sentiasa mudah diri. Berbicara dengan orang. Merendah diri ni lawan di takabur. Takabur tak masuk syurga tu, na'udzubillah. Ya, takabur ni sombong, rasa ego, gah, al-kibriya.
Sebab tu sifat al-kibriya sifat yang ada pada Allah, haram ada pada makhluk. Ya, sebab tu kita diulang kalimah Allahu Akbar, Allah Akbar. Ya akbar tu Allah. Ya, sebab tu bila kita baca surah Sajadah, Allah tak sebut innama yu'minu bil ladzina idza dzukiru fiha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, mereka tidak sombong. Lalu kita tengah berdiri, tiba-tiba sepatut lepas berdiri, mana boleh terus sujud? Sepatut rokok dulu, sepatut i'tidal dulu, baru turun sujud. Tapi dengar perintah Allah, terus turun sujud, letak dahi ni atas lantai. Ya, letak searah dengan kaki kita. Ya, bertasbih kepada Allah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu asal khaliqin. Tapi yang penting sekali apa dia? Wahum la yastakbirun, mereka tak sombong. Ya, cakap sombong tak boleh. Sombong ni di semua ada, sikit-sikit. Berjalan ada cara berjalan sombong, diharamkan oleh Allah. Bercakap sombong, diharam oleh Allah. Ego, tepuk dada. Ya, aku tak boleh. Ya, apa saja sombong ni duduk pada manusia, tak duduk pada benda. Salah tak beli motor besar? Tak salah, sebab yang sombong tu bukan motor, tuan motor tu. Ya, motor tak apa, motor besar mana tak apa, kereta besar tak apa. Ya, kuda Nabi bukan kuda padi, kuda Nabi kuda besar, sesuai dengan keperluan. Ya, keperluan kita beli kereta besar, keperluan dia sesuai tak? Sesuai, tak apa. Rumah besar, Nabi kata tanda kebahagiaan dunia 3. Pertama, dapat isteri yang soleh. Yang kedua, rumah tangga yang selesa, rumah yang selesa. Yang 3, kenderaan yang baik. 3, isteri yang soleh. Apa tanda dia? Bila kamu balik, tengok dia, mengembirakan hati kamu. Bila kamu tinggalkan dia, dia jaga harta kamu. Bila kamu balik, digembirakan. Tu bila kita tinggal, dia amanah jaga harta, jaga maruah diri dia. Bila kita balik tengok dia, menggembirakan hati kita. Balik penat-penat tengok isteri, hilang penat. Ni dak balik tengok Allah, minah pada tengok baiklah, tak tengok tak ada gembira. Ya, suami penat-penat balik-balik tu biar gembira. Ya, balik-balik sekurang-kurangnya ada air minum dah sedia apa semua. Ya, penatnya suami dia gini. Kita kalau kita nak suami kita kesian kita ni kena kesian ke suami kita. Dalam hati tu kita kena kesiannya suami aku penatnya, aku dia cari yang halal, cari rezeki untuk anak. Kita kena rasa macam tu, barulah suami kata Allah kesian bini aku kerja daripada pagi, pas petang, pas malam tak berhenti-henti. Orang perempuan ni kerja dia tak berhenti, bangun pagi siap-siap makanan, nak pergi anak sekolah lagi, siap-siap pas sembahyang subuh, dia siap cari baju sekolah, nak gosok lagi apa semua kan, hantar anak sekolah, balik sekolah siap basuh kain, pas basuh kain, jemur kain, pas jemur kain, angkat kain lagi, kemudian siap makan tengah hari, pas makan tengah hari siap pula, tak berhenti-henti. Lepas zuhur ambil angkat kain pula jemur, ya, kain jemur tadi lipat pula, ya, lepas asar, ya, anak pula, ya, yang sekolah petang dia ambil sekolah petang lagi, ya, lepas maghrib mayang ngajar anak ngaji lagi, lepas isyak lagi baru siap makan tu. Tengah malam ada pula mari mengacau, ya. Tak ada rehat langsung, ya. Suami kata kalau aku tak kacau dia kacau aku, baik aku kacau dia, tak apalah, kacau mengacau tu okey, ya. Maknanya bila kita dalam hati kita kesian pada suami, Allah Ta'ala akan campak perasaan sama suami kepada kita. Ya, demikian. Jadi sifat ni sifat yang baik. Kenderaan yang baik kata Nabi. Ya, tanda kebahagiaan dunia, kenderaan yang baik. Ya, kenderaan yang baik ni kenderaan yang naik lebih banyak pada tolak. Ya. Kalau tuan-tuan beli kereta tolak banyak pada naik, tuan-tuan jual lah kereta tu. Saya jumpa seorang pakcik, dia berniaga pasar malam. Duk ngadu duit dia habis banyak, duk baiki kereta buruk, main buruk. Saya kata pakcik niaga dapat untung RM40 ni buat baiki kereta je, ya, jadi kita kerja untuk kereta kita je, tak boleh. Kenderaan yang baik kata Nabi, kenderaan yang baik bukanlah mesti baru, tapi baiklah, ya. Kalau tolak banyak pernaik, tuan-tuan jual lah. Yang 3, rumah yang selesa. Rumah selesa, besar kecil bergantung pada ahli rumah. Ya, besar tak apa, daripada sumber yang halal, duit yang halal, kita buat yang halal, tak ada masalah. Keluarga pun besar, ya. Berapa anak dia? Anak 7, isteri 3, ya. Okey,
Ya. Yang tak bolehnya rumah besar duduk berdua, seorang naik atas tingkat tu, suami duduk tingkat bawah, isteri turun, suami naik. Ya. Selisih atas jalan je, tegur tak bertegur. Ni saya pernah cerita pada tuan-tuan, 2 tahun tak bertegur. Jengka ni, dia jengka. Masa saya mengajar di ITM dulu, mari jumpa, 2 tahun tak bertegur suami isteri, duduk serumah. Saya kata Masya Allah, ni perempuan, isteri dia mengadu. Saya tanya dia, faham makcik, duduk macam mana tak bertegur? Tulis Ustaz, main tulis semua. Tulis, ambil kertas, beli gula, bawang, letak atas meja, suami tengok, beli. Isteri masak, saya masak Ustaz, masak-masak hidang, tinggal dia mari makan, cakap tak. Ya, Masya Allah. Yang sedapnya waktu mari tu buat anak lebih kurang 6 bulan anak dia. Ya? Oh, itulah cerita dia. Dia tak bertegur. Hubungan baru. Yang sedapnya bawa anak kecil 6 bulan. Kata ni anak beranak Ustaz, bercakap je tak. Beranak insya-Allah cukup tahun cukup. Ya. Beranak macam je. Bercakap je tak. Ya, mudah masa muka. Kan ada orang jenis muka merajuk, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Ya, ni panjang ceritalah. Ya. Dia kadang-kadang bila seorang buat, seorang ikut, jadilah. Tepuk tangan ke sebelah tak bunyi, kena 2 belah. Bila suami ikut perangai isteri tu jadi macam tu. Ya. Jadi kena banyakkan baca surah Taha. Ya, banyakkan surah Taha supaya Allah lembutkan hati. Ya. Ulama kata baca surah Taha ayat sehingga 6, ya, tiup atas tengkuk suami itu waktu tidur, ataupun suami itu tiup atas tengkuk isteri. Ya, waktu tidurlah, jangan tak tidur tiup dah. Tak apalah. Nak katakan Imam Ghazali, sifat Nabi pertama tawadhu', baginda banyak merendahkan diri dan banyak berdoa ia akan Allah Taala. Nabi sentiasa berdoa pada Allah Taala, Nabi minta pada Allah. Ya, kita kadang-kadang fikir dia Rasulullah, ya, tak payah minta pun tak apa, Allah mesti bagi. Tak, walaupun dia Rasul, walaupun dia kesayangan Allah, Nabi asal sentiasa banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditinggal pada kita macam-macam doa. Masuk bilik air pun ada doa, nak makan pun baca doa, nak tidur baca doa, nak jumpa, nak berjimat dengan isteri baca doa, nak pakai baju pakaian baca doa, nak makan buah-buahan ada doa dia, nak musafir ada doa dia, naik kenderaan ada doa dia, turun kenderaan ada doa dia, masuk bilik air doa, nak keluar bilik air ada doa dia. Masya Allah, semua hidup dengan doa, mengharap, minta pada Allah Ta'ala. Sebab siapa musuh ni sentiasa ada kita minta keberkatan, kadang-kadang minta kebaikan, ya, agar ia sentiasa berkekalan dan memohon kepada Allah Ta'ala bahawa memperhias ia akan dia dengan adab. Nabi ni tak henti-henti minta doa supaya sentiasa dipelihara adabnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan perangai yang baik. Ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka ia bersabda dalam doanya, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, baikkanlah olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku, dua-dua. Ya, Allah Ta'ala, ya Allah perbaikilah, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya, perbaikilah rupa aku. Ya. Nabi SAW ni seorang yang cantik. Nabi ni lawa, Nabi ni. Cuma kata Rasulullah, bezaku dengan Yusuf AS. Nabi Yusuf, Allah zahirkan semua kecantikannya pada fizikalnya. Allah Ta'ala keluarkan kecantikan pada tubuh dia. Adapun aku, kata Nabi, sebahagian dizahirkan pada tubuhku, sebahagian lagi disembunyikan dengan akhlakku. Kata Abu Hurairah, tak ingat saya Abu Hurairah, dia kata satu malam aku mendengar kuliah Nabi, kebetulan bulan purnama. Zaman Nabi ni tak ada atap-atap ni, masjid Nabi ni dinding je, dia tak ada atap. Ya, Nabi menyampaikan kuliah, kebetulan malam tu bulan purnama cerah. Kata dia, aku tengok bulan purnama, aku renung bulan purnama, aku tengok muka Nabi Muhammad, aku tengok muka Nabi, aku tengok bulan purnama. Demi Allah, sesungguhnya muka Nabi Muhammad jauh lebih cantik daripada bulan purnama. Itu kata dia, pengakuan sahabat Nabi. Rupa Nabi
Ya, cantik rupa Nabi, lebih pada bulan purnama. Ya, kan biasa manusia bandingkan cantik tu dengan bulan. Kan? Orang banding cantik dengan bulan. Tak ada dengan dacing, tak ada. Mesti bulan. Engkau laksana bulan. Ya. Engkau laksana bulan, kamu seumpama bulan. Maka bulan tu cantiknya macam dia. Mana lebih cantik, bulan ke dia? Bulan lah. Sebab tu dibanding orang tu dengan bulan. Kalau bulan macam kamu, tu barulah dia lebih cantik daripada bulan. Engkau macam bulan, engkau laksana bulan. Ya. Jadi bulan ni memang jadi pujian. Kata Imam Syafi'i, tak ingat saya, Imam Ghazali, dia kata, Imam Syafi'i kata, bulan tu dipuji kerana dia purnama satu kali sebulan. Kalaulah bulan tu purnama setiap hari, orang tak akan puji dia. Kalau bulan purnama sepanjang minggu, setiap hari, orang tak akan puji. Orang lawan apa? Kan sebulan sekali. Sahabat Nabi pernah minta Nabi buat kuliah tiap-tiap hari. Ya, dia mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, buatlah kuliah tiap-tiap malam, ya Rasulullah, tiap-tiap malam, Rasulullah. Nabi kata, ayalah, nanti menjemukan kamu. Ya. Tak boleh, dia tak boleh hidup ni, dia kena begitu, dia kena ada masa rehat, ada masa itu. Ya, kan Nabi tegur sahabat, ada yang suka duduk masjid tahajud tiap-tiap malam iktikaf di masjid. Ya, siang hari puasa, malam iktikaf, siang hari puasa, malam iktikaf. Kebetulannya Nabi dengar perbualan orang perempuan, isteri-isteri Nabi duk buat sama perempuan lah. Dalam duk buat-buat tu adalah seorang perempuan, dia kata dia duk mengadu suami dia ni lama tak buka kain dia. Sama perempuan, cerita orang perempuan dah ni. Ya, Nabi dengar. Okay, Nabi tanya, siapa suami dia? Si Fulan bin si Fulan. Dia panggil dia. Nabi kata, aku ni Rasulullah. Ada masa aku beriktikaf, ada masa aku tidur di rumah, ada masa aku puasa, ada masa aku berbuka. Nabi tanya dia, bagaimana sekarang? Aku tengah puasa, berbuka kamu, balik segera rumah kamu, kata dia. Ya, tak boleh. Ya. Sebab tu Nabi SAW pernah tanya Aisyah, ya, wah Aisyah, berapa lama seorang perempuan boleh menahan nafsunya bila suami tak ada? Isunya berapa lama kita nak bagi tempoh tentera Islam pergi perang? Berapa lama? Sebab dia tinggal isteri dia. Maka ditanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, berapa lama seorang wanita sanggup menahan diri dia tanpa ada suami bersama dia? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kamu tanya aku benda yang sangat memalukan, aku nak jawab. Malu aku nak jawab, Rasulullah. Kata Nabi, kalau aku tahu, aku tak tanya kamu. Ini perasaan orang perempuan. Lalu kata Aisyah, 3 bulan. Tak ada lebih pada 3 bulan. Maka dijadikan peraturan, mana-mana tentera Islam nak pergi perang, jangan lebih pada 3 bulan. Mesti balik. Bukan kepada suami, sebab isteri. Suami kadang pergi perang lama sangat, nikah sana lah, payah-payah. Sebab tu zaman dulu tok-tok guru banyak isteri. Kalau ngilir Sungai Pahang tu, setiap kampung ada. Ada. Di Cenor ada seorang, di Pekan tentulah, yang asal Pekan lah. Mudik Cenor ada seorang, naik di Berjalan Tok seorang, di Ulu Tembeling seorang. Kuliah sebulan sekali, ngilir, ya. Beranak sama setahun belakang 4-4. Dulu punya cerita. Yakni baiki olehmu zatku dan sifatku, yakni baikkan akan zahirku dengan mengerjakan ibadah yang zahir, dan baikkan batinku dengan mengerjakan ibadah yang batin. Ibadah kita ada 2, satu ibadah zahir, rokok, sujud, berzikir, baca Quran. Satu ibadah batin, baiki jiwa, tidak dengki, tidak khianat, tidak iri hati. Ini jiwa. Jiwa ada, tubuh kita ni ada penyakit zahir, ada doktor merawat. Penyakit batin pun sepatutnya ada doktor yang merawat. Ya, kita penyakit zahir banyak. Sakit apa? Gigi, doktor gigi. Sakit apa? Sakit kepala, kepala itu kepala. Ya, sakit gigi, cabut gigi. Sakit kepala, cabut kepala. Ya, jantung ada pakar dia, paru-paru ada pakar dia, kulit ada pakar dia. Penyakit hati, penyakit batin, dengki, iri hati, ego, sombong, ya, rasa rendah diri, melampau-lampau. Ini penyakit. Ya. Kita di Malaysia ni tak ada doktor, tak ada klinik tu. Di setengah-setengah negara
Ya, saya difahamkan sahabat-sahabat yang banyak belajar di India, di Pakistan, ya, di setengah-setengah negara Arab, di Mesir sebagainya, dia ada ulama-ulama yang fokus. Ya, penyakit apa dia? Orang ni penyakit sombong, gini Tok Guru dia. Sebab tu kita baca Ihya Ulumuddin, kitab Mazalin, dia tulis, dia kupas. Sakit ni punca begini, obatnya begini. Contohnya penyakit sombong. Ya, sombong. Puncanya rasa lebih pada orang lain. Rawat dia kena makan bersela, buat kerja-kerja remeh-temeh, hadir majlis-majlis kematian, kurangkan hadir majlis gembira seronok, kurangkan bergaul dengan orang besar-besar kenamaan, banyak bergaul dengan orang miskin, orang susah. Ini cara nak buat ego. Ya, cuci tanda, cuci longkang, buat kerja-kerja yang dibuat oleh orang yang bawahan supaya buang sifat sombong tu. Jadi demikian. Dan adalah Allah Ta'ala telah memperkenalkan doanya. Allah Ta'ala memperkenalkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menyempurnakannya akan dia dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum, pintalah olehmu akan daku. Ya, doa, nescaya aku memperkenankan bagi kamu. Allah kata mintalah, aku akan beri. Tuhan nak bagi sangat tapi dia nak kita minta. Dan Tuhan ni dia suka dengar kita minta ni. Lagi panjang, lagi banyak minta, lagi Allah suka. Ya, Allah suka dengar hamba dia minta merayu, tu dia suka dengar. Kita pula malas. Ya, ada orang kan malas doa, angkat tangan macam biasa, ya Allah. Macam biasa je. Macam biasalah. Macam dulu pun tak dapat lagi kan. Kadang-kadang Allah kata minta, aku akan perkenan. Perkenan ni doa tu diterima oleh Allah. Adapun bila Tuhan nak bagi, banyak mana Tuhan nak bagi, itu hak Allah. Ya, Tuhan tengok kalau bagi masa ni tak sesuai. Tuan-tuan, dunia bumi perlukan hujan. Agak-agak time ni sesuai tak kalau hujan turun? Tak sesuai. Tak sesuai. Kalau turun musim ni banjir tu sebab tanah kita dah penuh air. Ya. Jadi ada masa, banyak mana sesuai. Hujan ni diturun sama aja. Quran pun sebut. Waktu saya di kementerian, ya, saya diberitahu oleh pengarah bahagian ni, hujan tahunan di Malaysia Semenanjung 125 cm setahun. Ya, 220 cm gitulah. Beza dengan pantai timur dia beza sikit, ya, di Sabah Sarawak dia banyak sikit. Hujan tahunan dia biasa-biasa je. Ya, berapa baki lagi kita tahu. Cuma di mana nak turun, banyak mana turun dalam semasa, itu rahsia Allah. Ya. Jadi demikian Allah Ta'ala mengatur pada kita tentang kejadian. Minta. Banyak mana Tuhan bagi, sama duit. Ya. Kalau Tuhan bagi banyak, mungkin punah. Tuhan bagi sikit, mungkin tak cukup. Minta, Allahumma kfini. Ni doa Nabi pada Sayyidina Ali. Ya. Ali ni orang susah. Nabi kata yang Ali minta doa ni, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya wasi'ar razaq. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Cukupkan aku dengan halal. Tak payah buat benda haram lah. Tak payah rasuah, tak payah sogok, tak payah tu, tak payah buat benda-benda haram, tak payah. Cukupkan dengan yang halal, cukup ya Allah. Dan kurniakan pada aku yang aku tidak lagi bergantung pada selainmu ya Allah. Allah Ta'ala punca rezeki. Bukan duk gantung dengan makhluk, rasa macam makhluk tu beri pada kita. Makhluk ni postman je. Kalau Tuhan kata dapat, dapatlah. Cuma Tuhan nak bagi kod tangan mana, terpulang pada Allah Ta'ala. Ya, jadi demikian. Ya. Dan akhir sekali ya, dan berkata Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fa'asaltuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat amma taqra'ul Quran qultu bala qalat khuluquhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, kata Sa'ad bin Hisham, aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka aku tanya akan dia, ya, kepada kenyataan perangai Nabi SAW. Hisham ni, Sa'ad bin Hisham ni tanya Aisyah, wa Aisyah macam mana akhlak Nabi? Aisyah tanya balik Hisham, kamu baca Quran tak? Kata Hisham, aku baca Quran. Itulah akhlak Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, Al-Quran tu lah. Demikianlah akhlak Nabi. Kita buka Quran, macam mana sifat Allah sebutkan Quran, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu alam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu ya Muhammad seorang yang sangat baik perangai dan akhlak kamu. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa pada Allah Ta'ala sentiasa kita berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam. Ya, malam ni kita lepas isyak, semain isyak kita ada buat solat hajat sikit. Ya, saya sebut tadi kita doa pada Allah Ta'ala, ya, supaya usaha-usaha pihak-pihak tertentu yang sedang berusaha sekarang, ya, pendawaan-pendawaan yang cuba dibuat nak rosakkan reputasi, imej gerakan Islam, imej pimpinan gerakan Islam, ya, ini dia berjalan, tengah berjalan. Bila keluar keputusan pilihan raya baru ni, tuan-tuan tengok macam mana serangan gerakan Islamfobia menakut-nakutkan masyarakat dengan kemenangan Islam. Dan dia tak akan habis situ, ya, dia tak akan habis situ. Dia akan buat sesuatu supaya hilang integriti soal kebersihan. Dia akan buat supaya akhir orang kata serupa je parti Islam pun rasuah juga, serupa je parti Islam pun jahat juga. Dia akan buat. Inilah yang berlaku pada gerakan Islam di Algeria, di Tunisia, di Iraq, di Turki, hatta di Mesir. Ini dibuat di Iraq, di Jordan, Ikhwan Muslimin Jordan, ya, macam-macam tuduhan, ya, dan kita pun tahu sehari dua baru ni seorang ditangkap yang ada kaitan dengan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keluar berita bahawa beliau juga kemungkinan akan ditahan, kononnya, ya, terlibat dengan duit, dengan projek-projek yang zaman dia. Ini usaha-usaha nak merosakkan integriti gerakan parti-parti yang sama, ya. Jadi kita doa pada Allah Ta'ala, Allah elak fitnah yang jahat ini, Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada fitnah tersebut, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dunia dan merahmati akhirat, dan tidak uji sesuatu yang tidak mampu kita hadapi insyaAllah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna minma jahilna wa zakkirna minma nusina. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.